KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Apa khabar semua? Saya memang sihat belaka. Wani doakan agar anda semua berjaya untuk menjaga diri anda dan patuh pada SOP. Kita boleh sama-sama bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk putuskan rangkaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Untuk sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting, jagalah jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, sekarang ini Wani nak bagi tahu subjek yang akan kita sama-sama belajar hari ini. Satu subjek yang agak menarik iaitu subjek teras, iaitu subjek Bahasa Melayu tingkatan 4 bab 4. Dan kalau nak tahu siapa gurunya, jom kita saksikan dulu profil VT ini. Ini dia, kita bawakan guru kita iaitu Cikgu Zainab binti Abdullah ke studio RTS sama-sama dengan kita. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Alhamdulillah. Sihatnya Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Cikgu, sebelum kita nak borak lanjutlah mengenai apa yang ingin Cikgu sampaikan untuk subjek BM hari ini, Wani nak bawa Cikgu ke meja istimewa Wani untuk kita sama-sama membuat sanitasi. Dekat sini kita ada sediakan hand sanitizer untuk Cikgu pakai. Cikgu boleh pakai dulu. Lepas dah pakai, bolehlah tanggalkan pelitup muka dan simpan dalam bekas pelitup muka yang disediakan. Okey, Wani pun dah pakai. Jarak pun kita dah jaga. Jom, kita buka pelitup muka, simpan dalam bekas. Barulah saya nampak muka jomnya Cikgu. Okey Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan apa yang akan Cikgu fokuskan dalam Bahasa Melayu hari ini? Sekejap ya. Boleh. Okey. Baru nampak ya. Wani yang cantik ni ya. Okey Cikgu, hari ini Cikgu akan fokus kepada bab 4 tingkatan 4 ataupun tema 4 menjulang harapan di bumi bertuah ya Wani. Kalau kita tengok tajuk ni rasa-rasanya apa yang Wani faham ya? Menjulang harapan di bumi bertuah. Sebenarnya tajuk ni berkaitan dengan pertanian, peternakan ya, iaitu kalau kita tengok di sini ya, murid-murid ni akan diperkenalkan dengan produk-produk pertanian. Jadi hari ni pun cikgu nak bawakan untuk murid-murid ni tentang yang specialnya ya. Mungkin murid-murid tak tahu, iaitu produk tentang pertanian di Malaysia, iaitu herba. Okey, herba. Saya baru tahu dalam bahasa Melayu, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ni ada subjek sebegini Cikgu. Ya, sebenarnya ada 16 tema ya. Ada 16 tema yang murid-murid kena pelajari. Dari bab 1 sampai bab 16. Minta maaf ya Cikgu. Ada 18 tema yang dirangkumkan di dalam 16 bab. Jadi pelbagai topik, pelbagai ni dari apa orang kata, yang ringkas seperti sukan, kemudian ada topik yang berkaitan dengan kerjaya, pertanian, termasuklah topik yang berkaitan dengan semangat patriotisme. Itu dia. Okey, itu apa yang Cikgu dah terangkan untuk subjek ini. Tapi Cikgu, sebelum kita nak dengarkan dulu apa pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Mari kita dengarkan. Pada pendapat saya, tumbuhan herba mempunyai banyak faedah dan luas digunakan oleh masyarakat Cina dalam bidang perubatan dan kesihatan. Salah satu herba yang sering digunakan ialah tumbuhan ginseng. Akar ginseng mempunyai pelbagai kegunaan. Contohnya, ia dapat mengurangkan keradangan, meredakan stres, merendahkan kadar gula darah serta melawan sel-sel kanser. Ayurveda herba ialah komponen utama Ayurveda, ubat tradisional India. Pada amnya, pengamal menggunakan herba Ayurveda untuk membersihkan badan, meningkatkan pertahanan terhadap penyakit dan menjaga minda, badan dan semangat seimbang. Pendekatan dan teknik penyembahan lain termasuk urut, yoga dan dai khusus juga menjadi pusat kepada ubat Ayurveda. Tahukah rakan-rakan bahawa halia dan kunyit mempunyai keistimewaannya yang tersendiri?
Keistimewaan halia ialah halia dapat mengurangkan berat badan kerana halia mampu bertindak sebagai ejen pembakar lemak serta membantu proses penghadaman. Selain itu, halia juga boleh melegakan batuk dan sakit tekak jika dijadikan minuman. Pada pendapat saya, tumbuhan herba mempunyai banyak faedah dan telah lama digunakan oleh orang Melayu dan Cina sebagai bahan ubat atau penguat tenaga. Banyak pokok herba juga telah digunakan oleh orang Melayu sebagai ulam untuk dimakan bersama nasi. Salah satu tanaman herba yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu ialah daun belalai gajah. Daun ini dipercayai boleh merawat pelbagai jenis penyakit dan mempunyai banyak khasiat. Contohnya, dapat mengubati pelbagai jenis kanser termasuklah kanser hati, kanser buah pinggang, kanser paru-paru, kanser payudara dan kanser rahim. Tu dia, kita dah dengar pandangan calon SPM mengenai subjek ini. Tapi untuk hari ini cikgu bukan kita berdua saja di studio. Kerana apa? Kita akan panggil sama-sama dengan kita pelajar yang akan bersama untuk mata pelajaran BM ini. Jom kita panggil semua pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3, Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat sejahtera. Boleh unmute mic tu. Cakap hai. Hai. Okey. Alright. Nampak semua bersemangat hari ini. Tapi apa kata kita nak dengarkan dulu mereka memperkenalkan diri mereka. Bagi tahu nama dan juga sekolah dari mana. Kita mulakan dengan Damia. Assalamualaikum. Saya Nur Damia Hana binti Ibrahim dari SMK Puchong Perdana. Alright. Students kita ada Maple Yet Ziling. Dipersilakan. Hai, saya Maple Yet Ziling dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Alright, seterusnya Pravin. Salam sejahtera, saya Pravin Alhaki Ravichandran dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Okey, kita nak tanya Hezman. Hai, saya Muhammad Ismail bin Rizam daripada Sekolah SMK Setia Alam. Alright, seterusnya Aisyah. Aisyah. Tak dengar suara Aisyah. Cuba cakap lagi sekali Aisyah. Assalamualaikum, saya Aisyah Syafia binti Abdul Qadir dari SMK Puchong Perdana. Alright, dan akhir sekali kita ada Dina. Assalamualaikum, saya Dina Fazina dari SMK Puchong Perdana. Alright, itulah dia kesemua pelajar dari 3 buah sekolah yang berbeza, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3, Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini dengan Cikgu Zainab untuk mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini. Tapi sebelum tu, jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta cikgu kita Cikgu Zainab binti Abdullah dan pelajar dari 3 buah sekolah yang berbeza. Okey, kalau anda semua dah bersedia, cikgu dah bersedia cikgu? InsyaAllah cikgu dah bersedia. Cikgu dah bersemangat dari tadi tu dan pelajar di ya. Google Meet pun dah bersedia. Jadi apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, Alhamdulillah hari ini cikgu bersama-sama dengan murid semua. Apa yang cikgu nak ajar ya semua murid hari ini iaitu tajuknya mudahnya rumusan ya. Bagaimana kita nak belajar untuk menulis rumusan. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu ya awal-awal tadi dengan Kak Wani ya. Iaitu tajuk kita hari ini daripada tema 4 menjulang harapan di bumi bertuah. Jadi rasanya murid tahu kan tema 4 ni, iaitu berkaitan dengan pertanian, peternakan ya. Dan apa yang menariknya? Kita tunggu ya. Apa yang menariknya di sini? Jadi cikgu teruskan. Okey.
hari ni mula-mula kita teka gambar dulu ya. Kak Wani pun kalau nak teka boleh. Okey, saya cuba. Boleh je ya. Murid-murid cikgu rasanya dah bersedia ya. Okey, jom. Mari teka gambar yang pertama. Okey, gambar yang kedua. Agak-agak ni gambar apa ya? Ada murid-murid cikgu yang nak Pravin. Pravin. Cikgu boleh saya teka? Boleh, Pravin. Gambar ni menunjukkan pokok bunga, cikgu. Kenapa Pravin kata pokok bunga ya, Pravin? Sebab saya pernah nampak bunga ni berwarna putih dan ungu di belakang rumah saya, cikgu. Wah, ada kat belakang rumah dia. Kira Pravin sangat peka ya. Ada pokok bunga ni ya di belakang rumah Pravin ya. Ada tak lagi pandangan lain? Kita tanya kawan-kawan yang lain. Mungkin mereka tahu ya pokok apa ni. Saya cikgu. Dina. Cuba Dina. Dina? Okey, nampaknya Dina tersangkut di situ, cikgu. Dina tersangkut pula. Okey, Dina dah boleh dah. Okey, bagi tahu jawapan. Saya rasa pokok ni pernah tumbuh dekat belakang rumah saya dulu. Saya rasa pokok ni pokok herba. Oh, bagus Dina. Ada lagi pandangan lain? Pravin kata pokok bunga, Dina kata pokok herba. Aisyah? Saya tahu nama pokok ni, cikgu. Ya, pokok apa ya, Aisyah? Nama pokok ni pokok senduduk. Ibu saya pernah guna daun pokok ni untuk rawat luka dekat kaki abang saya. Oh, terima kasih Aisyah. Wow, bagus ya. Aisyah tahu pokok ni. Betul ya. Kawan-kawan semua, ini memang pokok senduduk. Sebenarnya Wani, murid-murid kita ni tak kenal pokok herba tadi. Pravin dia kata pokok bunga. Mungkin Pravin nampak ni bunga kan, seperti bunga. Jadi sebenarnya pokok herba ni dia ada jenis berbunga. Jadi untuk makluman semua, pokok senduduk ni memang digunakan untuk rawatan luka, sama ada dalaman atau luaran. Itu sebablah tadi kita tengok Aisyah, mama dia gunakan pokok ni untuk rawat luka. Luka abangnya. Baiklah, kita pergi gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua. Jeng jeng jeng. Apa pula agak-agak tu? Kenapa ni tak keluar ni? Okey. Gambar ni agak-agaknya gambar apa ya? Apa tu? Siapa nak teka? Okey, Maple. Saya tengok macam lalang, cikgu, sebab saya nampak macam pokok lalang yang tumbuh meliar di tepi jalan, cikgu. Maple nampak macam lalang. Betul lalang tumbuh di tepi jalan. Ya, sebab daunnya seperti pokok lalang ni. Ya. Ada jawapan lain tak? Siapa nak cuba? Hezman. Ya, Hezman. Cikgu, saya nampak tempat tersebut seperti pokok serai, cikgu. Pokok serai. Hezman kata pula pokok serai. Lain pula. Lalang dengan serai sama ke? Ada lagi nak cuba? Damia. Saya setuju dengan Hezman, cikgu. Waktu raya baru-baru ni, mak saya guna serai untuk masak ayam rendang. Sedap sangat, cikgu. Tu dia semua mak yang masak. Ya, mesti Damia tolong mak masak kan? Sebab tu Damia tahu nama tu apa. Jadi macam mana, cikgu? Betul ke salah jawapan mereka? Okey. Ada lagi jawapan, anak-anak? Ada nak bagi pandangan ni. Saya tahu, cikgu, pokok serai sebenarnya ada dua jenis, serai makan dan serai wangi. Serai yang Mak Damia guna untuk masak ayam rendang tu serai makan, manakala serai wangi pula digunakan kebiasaannya dalam ubat-ubatan seperti minyak amin. Okay, terima kasih Aisyah. Okey, betul ya Maple. Nak betulkan Maple ya. Ini bukan pokok lalang ya Maple. Ini pokok serai. Cuma daun dia sama seperti daun lalang. Cuma serai ni dia hidup dia dalam rumpun ya. Okey, kalau tengok di sini, ini ialah serai wangi dan ini ialah serai makan. Jadi walaupun ya kalau kita tengok serai ni serai makan, tetapi ada juga serai makan yang digunakan untuk perubatan ya. Itulah inilah pokok herba ya, yang mana nak kenal lagi tentang herba. Okey, jom. Sekarang kita nak tahu apakah herba, kegunaannya ke, kepentingannya ke, apa-apa saja. Jadi kita kena baca. Ya, dalam belajar rumusan ni Wani,
memang aspek pembacaan sangat penting. Kerana untuk jawab soalan, murid kena baca. Betul. Kalau tak baca macam mana nak faham kan? Ya. Lain yang ditanya, lain yang jawab. Kan masalah tu kan? Jadi kita teruskan. Okey. Mesti baca soalan dulu. Ya. Perkara pertama kan? Okay, siapa nak baca soalan? Boleh angkat tangan? Maple. Baca petikan, email dan bahan grafik di bawah dengan teliti. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Baiklah Maple, terima kasih. Apa yang Maple faham dengan soalan yang Maple baca tu ya? Kita perlu membuat satu rumusan yang tidak melebihi 120 patah perkataan dengan fokus yang dicari dalam petikan, email dan bahan grafik di bawah. Ya, bagus ya. So, kalau kita tengok dekat sini, tiada arahan. Soalan sebenarnya tiada arahan. Jadi, murid-murid kena baca dengan teliti, hayati dan cari apakah fokus di dalam soalan tersebut. Jadi, apa bahan yang ada? 3 bahan iaitu petikan, email dan bahan grafik. Jadi biasanya murid-murid bukan diberikan satu bahan ya. Dia diberikan sekurang-kurangnya 2 bahan. Jadi hari ini kita akan kena pasti 3 bahan. Apakah fokus yang terdapat dalam ketiga-tiga bahan? Jom kita baca ya. Okey. Sekarang ni siapa yang nak baca dulu ya? Siapa nak baca dulu? Perenggan pertama. Saya, cikgu. Okey, Damia. Damia. Silakan. Pokok herba ialah tumbuhan yang dikategorikan sebagai pokok renek berbatang lembut ataupun keras dan mengandungi air yang banyak. Dahulu, pokok herba ini biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan ubat-ubatan yang dapat merawat penyakit dan makanan tambahan ini juga mampu menguatkan tenaga. Terima kasih Damia. Okay, kita teruskan pembacaan. Siapa nak seterusnya? Hazman. Kini, pengguna mula cenderung pada produk semula jadi. Lalu, mereka memilih untuk menjadikan tumbuhan herba sebagai bahan utama kegunaan harian. Untuk itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mengambil langkah proaktif menjalankan penyelidikan mengenai tumbuhan herba. Kementerian ini juga mengadakan kempen secara besar-besaran berkaitan penanaman tumbuhan herba untuk menyediakan masyarakat tentang industri ini. Okay, terima kasih Hazman. Kita ada 2 slide ya Wani. Untuk petikan ni kita ada 2 slide. Kita pergi slide yang seterusnya. Okey, boleh. Baiklah, siapa nak sambung? Siapa nak sambung? Okey, Pravin. Bagi menyokong usaha kerajaan ini, agensi berkaitan pertanian telah mewujudkan taman-taman herba. Selain itu, Universiti Putra Malaysia UPM telah menubuhkan Taman Konservatori Pertanian yang menempatkan lebih 500 spesies tumbuhan herba yang berfungsi sebagai ubat-ubatan. Pada itu, UPM dan Majlis Kanser Nasional MAKNA telah bekerjasama menjalankan penyelidikan makmal secara klinikal untuk mencari penawar kepada penyakit kanser. Di samping itu, UPM turut menganjurkan bengkel pengenalan tumbuhan ubat-ubatan bagi mendedahkan masyarakat kepada kegunaan tumbuhan herba, kaedah penanaman dan penjagaannya. Terima kasih ya Pravin. Jadi petikan ini sebenarnya dipetik dan diubah suai daripada Keajaiban Tumbuhan Herba oleh Nazrul Azim Syarudin yang telah keluar ya dalam Utusan Malaysia 10 Julai 2017. Baiklah ya, kita pergi pula petikan ataupun petikan email ya, bahan 2. Okay, bahan 2 ni merupakan petikan email. Baiklah ya, siapa yang nak baca petikan email ni? Siapa nak baca Saya, email? cikgu. Dina. Nurin, awak tahu tak bahawa bunga raya berwarna putih boleh dijadikan ubat? Nenek saya menggunakan bunga raya putih sebagai alat tuam untuk merawat bisul dan bengkak. Di sekeliling rumah nenek saya juga ada banyak pokok kaduk. Saya hampir keliru untuk membezakan antara daun kaduk dengan daun sirih kerana rupa bentuknya yang hampir sama. Nenek memberitahu saya daun kaduk boleh dijadikan ulam manakala akarnya digunakan untuk merawat sakit gigi, batuk dan kulat pada kaki. Sahabatmu Hasif.
Terima kasih. Ya Wani, Aha. kita ada bahan kedua ni. Memang diambil, dipetik dan diubah suai daripada bab 4 tingkatan 4, tema 4 iaitu halaman 56, herba jadi ubat. Saya baru tahu daun kaduk tu boleh merawat sakit gigi dan sebagainya, cikgu. Kita tahu buat ulam je kan. Ya, betul. Lepas ni jadi saya nak cari jugalah cikgu mana tu sakit gigi nanti. Okey, Jadi cikgu. Wani pun kenalkan daun sirih kan? Kenal, cikgu. Boleh beza tak daun kaduk dengan daun sirih agak-agak lah? Saya rasa saya kena tengok gambar dia baru saya boleh bezakan lah, cikgu. Sebenarnya saya, saiz kedua-duanya agak berbeza dan bau pun berbeza. Yang mana daun sirih ni dia lebih lebar ya berbanding dengan daun kaduk. Baiklah ya, kita pergi kepada bahan yang ketiga iaitu bahan grafik. Siapa ya nak terangkan tentang bahan ketiga? Siapa nak cuba? Okey, Aisyah. Dipersilakan. Pokok hempedu bumi merawat selsema, cirit-birit, demam akibat daripada jangkitan. Pokok misai kucing merawat penyakit kencing manis. Dukung anak merawat masalah penghadaman, jaundice dan batu karang. Terima kasih Aisyah. Jadi petikan bahan grafik ni diambil daripada gambar-gambar lah ya. Okey, baiklah. Kita tengok ada 3 bahan tadi iaitu bahan pertama bahan petikan. Ya, bahan kedua email, betul, dan bahan ketiga bahan grafik. Bahan grafik. Jadi maknanya di sini daripada ketiga-tiga bahan, murid dah baca tadi dan dia kena kenal pasti. Dia kena cari isi baru dia boleh dapatkan fokus. Betul. Apa agaknya fokus di sini? Kalau kita tengok sekali lalu kita pun tak nampak. Jadi kita tanya murid-murid kita. Dia orang dah baca mesti mereka tahu kan? Betul. Okay. Siapa nak cuba? Pravin. Cikgu, saya rasa isi pertamanya ialah pokok rene berbatang lembut ataupun keras dan mengandungi air yang banyak. Baiklah, ni jawapan Pravin ya. Okey. Ini jawapan Pravin iaitu pokok renek berbatang lembut atau keras dan mengandungi air yang banyak. Ada jawapan lain? Siapa jumpa isi lain? Ada jawapan isi-isi lain? Dina. Saya, cikgu. Saya. Ya, Dina, teruskan. Saya rasa yang bahagian pokok herba ini biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan ubat-ubatan, dapat merawat penyakit dan mampu menguatkan tenaga. Terima kasih Dina. Jadi kalau kita tengok Dina tadi dia bagi isi yang sini ya. Dahulu pokok herba ini biasa digunakan oleh masyarakat sebagai bahan ubat-ubatan yang dapat merawat penyakit dan makanan tambahan ini juga mampu menguatkan tenaga. So ini baru dalam perenggan pertama. Perenggan kedua ada tak isi? Siapa Mesti lagi? ada kan, cikgu? Mesti ada, takkanlah tak ada isi panjang ni kan. Okey, jom kita cari dulu isi di perenggan kedua sebelum kita berehat seketika. Siapa nak cuba? Untuk perenggan kedua. Okey, Aisyah, dipersilakan. Saya rasa isi dia tumbuhan herba sebagai bahan utama kegunaan harian. Baiklah Aisyah, Aisyah ada berjumpa dekat sini ya tumbuhan herba. Sebenarnya apakah kata kunci di sini? Dia sebenarnya daripada 3 isi yang diberikan oleh rakan kita tadi ada dia punya fokus dia Wani. Jadi kita tengok dulu fokus ya. Jadi untuk peringkat kedua ni cikgu baru ada 1 isi. Okey, jadi lagi banyak isi kita nak cari tapi jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat seketika dan kita kembali selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success
Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini Cikgu Zainab untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4 bab 4. Baik Cikgu, tadi kita dah jumpa isi untuk perenggan pertama dan kedua, tapi kita nak teruskan lagi dengan sesi pencarian isi kita. Betul. Jadi kalau semua dah bersedia, Cikgu dipersilakan Cikgu. Kita kena cari isi seterusnya ya. Tadi Pravin, Dina dengan tak ingat Cikgu. Tadi Pravin siapa yang angkat tangan? Pravin, Aisyah dengan Aisyah dan Dina. Dina dah bagi 3 isi. Ya. Jadi sebenarnya tadi kalau kita lihat fokus pertama iaitu kelebihan. Di mana kita boleh kena pasti fokus ya Wani? Iaitu kita boleh lihat ada kata kunci untuk murid mengenali fokus. Iaitu perkataannya ada pada isi. Jadi ada di sini ya. Dapat dengan mampu. Jadi kalau kita tengok di sini bila dapat tu maka apa yang Wani nampak di situ? Ada kelebihan dia. Kelebihan. Jadi untuk nak kena pasti isi, kita baca, kita kena pasti, kemudian kita cuba cari kata kunci untuk kita nak mengenali apakah sebenarnya fokus daripada petikan tadi ya. Jadi ini merupakan kita terus letak fokus. Baiklah ya, cikgu letak F1, F1 ya. F1 ni ialah fokus pertama, iaitu kelebihan apa? Kelebihan pokok herba. Ya, betul. Ataupun tumbuhan herba. Baiklah ya, kita teruskan pencarian kita. Adakah di bawah tu ada lagi kelebihannya? Ada lagi ke? Jadi kita tanya kawan-kawan kita di talian sana. Okey, siapa nak cuba? Ada lagi tak untuk perenggan 2? Okey, ada Maple. Dipersilakan. 3 isi tadi ialah fokus pertama. Isi yang seterusnya ialah Kementerian Petani dan Industri Asas Tani mengambil langkah proaktif menjalankan penyelidikan mengenai tumbuhan herba. Terima kasih Maple. Isi apa ni ya Maple? Ini adalah fokus langkah, cikgu. Kenapa Maple kata fokus langkah? Kataan langkah, cikgu. Wow, Maple dah nampak. Dia dah nampak kata kunci di sini. Bagus ya. Maple. Jadi sebenarnya murid-murid kena bijak. Dia kena bijak cari kata kunci. Jadi di sini jelas ya. Sebab tak ke semua isi dia ada kata kunci sebenarnya. Jadi ada isi, ada kata kunci, mudah untuk murid nak mengenal pasti fokus. Jadi fokus langkah. Baiklah ya, ada tak lagi isi di petikan ni, petikan 1 ni? Masih ada isi? Damia. Ya. Kementerian mengadakan kempen secara besar-besaran berkaitan penanaman tumbuhan herba. Baiklah, bagus ya Damia. Kempen. Jadi dekat sini, Kementerian mengadakan kempen besar-besaran berkaitan dengan penanaman herba. Baiklah ya, kita pergi kepada muka surat berikutnya ataupun slide berikutnya ya. Ada lagi isi yang nak diberikan. Ni mesti ada isi ni sebab panjang ni ya. Betul. Ada berapa agak-agak? Siapa nak cari dulu? Siapa nak jawab? Hezman? Ya Hezman. Saya nampak usaha, cikgu. Agensi berkaitan pertanian telah mewujudkan taman-taman herba. Bagus Hezman. Hezman nampak usaha. Tadi Maple nampak langkah. Apa kaitan langkah dengan usaha ya Hezman? Sama je cikgu. Sama, maksud dia sinonim ya. Langkah, usaha, cara sinonim ya. Jadi di sini kita nampak petikan ni dia dah ada kata kunci. Jadi memang betul lah jawapannya ya. So jawapan dia, agensi berkaitan pertanian telah mewujudkan taman-taman herba. Baiklah, ada tak lagi isi kawan-kawan? Pravin. Ya Pravin. Cikgu, saya ada jumpa satu lagi langkah. Langkah Pravin. Langkah ke langkah Pravin? Langkah. Okey. Okay, silakan. Apa dia langkah tu Pravin? Universiti Putra Malaysia UPM telah menubuhkan Taman Konservatori Pertanian yang menempatkan lebih 500 spesies tumbuhan herba yang berfungsi sebagai ubat-ubatan.
Tahniah Pravin. Terima kasih. Bagus, Tapi, Pravin. Di sini apa yang cikgu nak tegur, isi Pravin tadi betul ya Wani. Memang isi dia betul. Tetapi Pravin telah bagi dengan huraian-huraiannya sekali. Ya. Sebenarnya untuk cari isi, kita cuma cari isi saja. Ya. Huraian tak perlu. Jadi di sini saja isinya. Sampai sini. Sebab rumusan kita ni 120 patah perkataan je. Betul. Jadi kalau tulis panjang-panjang nanti dah terlebih-lebih kan hilang markah. Potong markah. Potong markah. Baiklah, ada lagi. Kita kena cepat ni. Kita ada lagi 3 tak? bahan ni. Okey, Aisyah. Saya jumpa lagi satu, cikgu. Isi dia, UPM dan Majlis Kanser Nasional Makna telah bekerjasama menjalankan penyelidikan makmal secara klinikal untuk mencari penawar kepada penyakit kanser. Terima kasih Aisyah. Okey. Ya, betul. Betul tak agak-agak Wani? Saya rasa betul, cikgu. Kenapa ya? Sebab telah bekerjasama menjalankan penyelidikan. Bagus. Wah, Kak Wani pun bagus ya. Jadi senang sebenarnya nak nampak kalau kita faham petikan tu ya. Masih ada tak lagi isi kawan-kawan? Ada lagi tak? Ke dah habis? Siapa nak cuba? Nampak macam dah habis tu, cikgu? Ada. Habis ada ke? tu. Siapa ni tak nampak ya? Siapa jumpa ni memang dia boleh lulus lah mata pelajaran ni. Bukan lulus je, A+, cikgu. Ya, kita kena cari seberapa banyak isi. Okey, siapa nak cuba yang terakhir? Okey, Dina. Dina. Tengok Azman pun nak jawab. Okey, Dina lah. Kita bagi Dina. Okey, Dina. Saya. Okey, Dina. Teruskan Dina. Dina. Saya rasa yang bahagian UPM turut menganjurkan bengkel pengenalan tumbuhan ubat-ubatan bagi mendedahkan masyarakat kepada kegunaan tumbuhan herba. Terima kasih Dina. Dina pun bagi isi sangat panjang ya. Jadi sebenarnya murid-murid bila bagi isi, kita kena pasti betul-betul ya. Dia isinya sampai kat sini sahaja. Sebab di belakang tu ialah bahagian huraian. Okey, ada satu lagi perkara. Macam mana kita nak kenal isi untuk langkah? Langkah ni biasanya kerja kan? Mesti ada pekerjaan. Siapa buat apa? Jadi di sini kita boleh cari kata kerja. Jadi kita boleh kenal isi bila kita jumpa kata kerja. Yang kedua, ada penanda wacana. Biasanya isi untuk langkah ni dia akan hadir selepas penanda wacana. Jadi kita tengoklah contohnya di sini. Ni penanda wacana. Selain itu. Lagi ada lagi. Dalam pada itu. Ya. Kemudian ada lagi di samping itu. Jadi itu ialah penanda wacana. Jadi nak kenal tu sebenarnya kita kena tengok dari segi penggunaan penanda wacana. Dan satu lagi ada kata kerja. Contohnya menempatkan. Tadi kan Wani ada bagi tahu bekerjasama. So itu ialah kata kerja. Baiklah ya, kita pergi pada isi ataupun bahan yang kedua ya. Email. Petikan. Okey, ini yang murid-murid dah buat tadi ya. Jadi kalau murid tengok dekat sini, isi yang pertama, isi yang kedua sebenarnya dan isi yang ketiga. Ni jawapan untuk tadi. Ya, tapi minta maaf Pravin. Pravin punya jawapan tadi salah sebab jawapan Pravin tadi lebih kepada ciri tumbuhan herba. Baiklah, yang isi seterusnya kita tengok. Yang ni fokus pertama iaitu keistimewaan pokok herba ya. Sementara yang diberikan oleh beberapa kawan kita tadi itu langkah usaha, itu ialah isi ataupun fokus kedua. Iaitu langkah-langkah apa ya Wani? Langkah proaktif menjalankan penyelidikan. Ya, dan di sini ada kementerian juga mengadakan kempen. Jadi ini ialah fokus kedua. Langkah-langkah atau usaha menggalakkan industri herba. Jadi sekarang kita jumpa dua fokus dalam petikan yang pertama. Baik, kita pergi yang petikan yang pertama lagi. Di sini ada isi ketiga, isi keempat, isi kelima dan isi keenam. Jadi ini pun sama fokus kedua iaitu
langkah-langkah atau usaha menggalakkan industri herba. Baiklah ya Wani, kita tak nak buang masa. Kita pergi pada bahan 2, petikan email. Siapa nak jawab ya? Siapa nak cuba email? Maple. Baiklah Maple, boleh teruskan? Isi yang saya jumpa ialah bunga raya putih sebagai alat tok untuk merawat bisu dan bengkak. Terima Dan kasih bengkak. ya. Itu dia. Bengkak. Ada lagi isi lain? Dekat email cepat-cepat. Damia. Ya, Damia. Isi yang saya jumpa ialah daun kaduk boleh dijadikan ulam manakala akarnya digunakan untuk merawat sakit gigi, batuk dan kulat pada kaki. Jadi kalau Wani tengok tadi isi murid memang betul. Berapa tempat saya tanda? 2. 3. Jadi ada 3. Murid-murid rasa-rasa ini fokus mana? Fokus 1 ke fokus 2 ataupun ada fokus lain? Fokus apa agak? Hizman? Ya, Hizman. Fokus 1 cikgu. Ya. Keistimewaan. Keistimewaan tumbuhan herba. Jadi dia sama dengan fokus 1 ya. Alright. Jadi kita teruskan. Inilah yang diberitahu oleh murid-murid tadi ya. Ini isi yang pertama, isi yang kedua dan isi yang ketiga. Jadi fokus 1, keistimewaan pokok herba. Jadi kita dah ada 2 bahan. Boleh kita teruskan bahan yang ketiga? Boleh cikgu. Boleh. So saya teruskan bahan yang ketiga. Tadi yang telah dibaca oleh murid kita tadi ya. Siapa nak bagi ni? Apa fokus ni? Fokus 1 ke 2 ke? Ada atau fokus lain? Ya, okey Pravin. Pada pendapat saya, bahan grafik ini menunjukkan 3 tumbuhan herba yang berbeza dan kelebihannya. Gambar pertama menunjukkan pokok hempudu bumi yang berperanan untuk merawat selsema, cirit-birit dan demam akibat daripada jangkitan. Manakala gambar kedua pula menunjukkan pokok misai kucing yang berperanan untuk merawat penyakit kencing manis. Selain itu, gambar ketiga iaitu pokok dukung anak dapat merawat masalah penghadaman, jaundice dan batu karang. Jadi saya berpendapat bahawa ketiga-tiga isi ini sama dengan fokus pertama iaitu keistimewaan tumbuhan herba. Wow. Penjelasan yang sangat menarik di situ Pravin. Betul ke cikgu jawapannya tu? Ya, sangat tepat. Ya, sebab bagus, kita Pravin. nampakkan kegunaan pokok hempedu bumi, kegunaan pokok misai kucing, kegunaan pokok dukung anak. Jadi di sini fokus yang pertama iaitu keistimewaan pokok herba. Alright, baguslah Pravin. Seterusnya kita ada apa lagi cikgu? Kita dah habis untuk tiga-tiga bahan kan? Sekarang ni kita dah habis untuk ketiga-tiga bahan dan kita dah kena pasti. Ada berapa fokus ya Wani tadi? Ada fokus 1, fokus 2, dan fokus 3 cikgu. Kan ada 2 je fokus. 2 saja. Fokus mana yang saya pandang tu? 2 fokus je cikgu. Selepas ni kita tengok mana yang jadi murid-murid sebenarnya kena pasti fokus dan dia kena buat catatan supaya dia tak hilang. Ya, dia tak hilang lah dalam maksud dia kena buat catatan ini fokus 1, ini fokus 2 kerana dia kena tulis dalam rumusan sebentar lagi. Ya, itu dia. Kita dah tahu 2 fokus iaitu fokus 1 adalah keistimewaan dan fokus 2 adalah langkah. Ya, cikgu, langkah atau usaha. Jadi kalau kita nak tahu lebih banyak cara dan teknik untuk menjawab rumusan ini, kita nak berehat seketika lah dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Inilah daun kari, salah satu herba yang kita gunakan dalam masakan. Sebagai ibu, saya mengharapkan anak-anak dapat faham dan menulis rumusan dengan cemerlang. Ingat ya anak-anak, SPM dah dekat. Saya mendoakan anak-anak dapat berjuang dan selamat menjawab di dalam SPM nanti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini daun belah gajah yang digunakan untuk perubatan tradisional. Tadi anak-anak telah belajar menulis rumusan berkenaan dengan tumbuhan herba. Pasti anak-anak tahu cara untuk mencari isi-isi penting ya. SPM dah semakin hampir. Sebagai ibu,
saya mengharapkan anak saya dan anak-anak yang akan mengambil SPM 2021 akan dapat menulis rumusan dengan baik. Doa saya agar anak-anak semua mendapat keputusan cemerlang dalam SPM 2021 nanti. Terima kasih. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey serta cikgu kita Cikgu Zainab binti Abdullah dan juga pelajar dari 3 buah sekolah yang berbeza bersama-sama dengan kita selama 1 jam ini, dan kita dah sampai di segmen yang terakhir ya cikgu, untuk kita sama-sama tengok untuk flashbackkan kembali ingatan para pelajar. Ingat tak macam mana cara nak menjawab rumusan? Jadi tanpa buang masa, jom kita teruskan cikgu. Dipersilakan. Yes, kita teruskan balik ya dengan ini. Tadi kita dah cari isi ya Wani. Sekarang kita nak tulis rumusan. Jadi bila nak tulis rumusan ya, okey. Di sini kita cikgu galakkan murid-murid untuk buat dalam bentuk jadual supaya kita tak hilang mana-mana isi ya dalam penulisan rumusan. Ingat dan peka. Okey, perkataan ni ya, kenapa cikgu tulis? Cikgu nak murid-murid ingat perkara yang perlu dilakukan. Yang pertama, murid kena pasti dulu. Tadi kita ada 3 bahan ya. Okey, bahan pertama, bahan kedua dan bahan ketiga. Bahan pertama kita ada fokus pertama, fokus kedua. Bahan kedua kita ada fokus pertama dan bahan ketiga kita ada fokus pertama. Jadi maknanya tadi 2 fokus saja. Iaitu fokus pertama keistimewaan tumbuhan herba. Fokus kedua, langkah-langkah menggalakkan industri herba. Jadi di sini kalau kita kena pasti ya. Tadi murid-murid dah cari ada 3 isi ya keistimewaan tumbuhan herba dalam bahan 1, fokus pertama. Ada 6 isi ya, fokus kedua, langkah-langkah memajukan industri herba. Kemudian bahan kedua email tadi Wani, kita ada 3 isi. Dan akhir sekali bahan grafik kita ada 3 isi. Jadi jumlah keseluruhan 15 isi. Jadi sebenarnya murid-murid bila dia nak menulis rumusan, dia kena dapatkan 8 isi. Ya, 8 isi tu 1 isi 2 markah ya Wani. Jadi untuk penulisan rumusan sebenarnya murid kena buat dalam 3 perenggan. Iaitu perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua isi yang murid cari tadi, dan perenggan ketiga ialah kesimpulan. Jadi di sini tengok ya. 1-1-1-1. Kenapa? Maksud dia di sini murid kena ambil setiap fokus 1 isi sekurang-kurangnya. Jadi 1 di sini, 1-1-1. Itu sebab cikgu ajar dalam bentuk jadual supaya murid tak hilang isi. Supaya dia tak hilang markah. Betul kan? Betul. Jadi untuk isi yang selebihnya lagi 8 isi, di mana murid-murid nak cari? Jadi dia kena pilihlah sama ada dia nak ambil satu-satu daripada setiap bahagian atau ini cadangan lah, cadangan-cadangannya. Dia boleh tengok isi mana yang paling banyak, isi mana yang agak pendek. Sebab kita nak jimat perkataan. Maksimumkan isi, minimumkan perkataan. Jadi ini cadangan yang ketiga. Okey. Jadi murid boleh pilihlah sama ada dia nak pilih yang ni ya ataupun yang ni. Dia ambil dua daripada sini, 2 daripada sini ataupun yang ni. Ini kreativiti murid masing-masing. Jadi murid kena kreatif. Dia kena fikir. Walaupun menulis isi yang memang dah ada dalam petikan, murid kena fikir juga untuk menulis jawapan. Baiklah ya, kita pergi, kita buat pendahuluan. Baiklah ya. Bagaimana bentuk pendahuluan ni agak-agaknya Wani? Kita tengok ya kawan-kawan kita. Wani pun mungkin tak tahu macam mana kan. Siapa nak cuba dulu? Nak mulakan dulu menjawab? Saya rasa ada dia orang ni buat pendahuluan ni. 3 orang ni cuba tulis pendahuluan ni. Mesti ada cikgu. Siapa nak cuba dulu? Okey, tunjuk. Sila tunjuk. Ada 3 orang yang jadi kita tengok dekat sini ya. Rumusan ini membincangkan keistimewaan tumbuhan herba. Hizman tu apa? Tumbah herba tu apa Hizman? Tumbah kesalahan ejaan.
Okey, kita baca maple punya. Maple punya. Cuba Wani baca maple punya. Rumusan ini membincangkan keistimewaan tumbuhan herba dan langkah-langkah menggalakkan industri herba. Baiklah, dan seterusnya. Siapa tu? Aisyah. Rumusan ini membincangkan keistimewaan tumbuhan herba. Sama dengan Hezman punya. Jadi kalau kita tengok ada dua orang murid sama. Seorang tu berbeza panjang. Agak-agak berapa markah dia orang dapat? Berapa Jadi pendahuluan selalunya? Pendahuluan sebenarnya kalau ada dua fokus, murid kena tulis dua fokus. Maknanya Aisyah dengan Hezman dapat 1 markah. Kenapa? Sebab tulis 1 fokus. Betul. Teknik menulis dah betul, iaitu memulakan ayat dengan rumusan membincangkan. Ya, yang Maple punya tahniah 2 markah. Jadi kita tengok ya, betul tak Maple? Jadi betul jawapan Maple tadi. Inilah pendahuluan yang tepat. Cuma cikgu ada tambah 1 lagi di belakang ni. Di negara kita. Ini terpulang. Kalau murid tu tulis lagi bagus sebab kita sedang membincangkan herba yang terdapat di negara kita. Betul. Jadi nak jadikan apa orang kata rumusan tu lebih menarik. Ya, betul. Ya, jadi kita tak tulis tak apa orang kata salin dan tampal saja, tetapi kita cuba untuk cambahkan idea kita lagi. Ya, di negara kita pun baru 3 patah perkataan cikgu. Rasanya tak mengganggu sangat kan di situ. InsyaAllah tak ganggu. Baiklah ya, kita pergi bahagian isi. Isi tadi kan murid-murid kita dah cari. Dan kita pun dah jumpa isi. Jadi ni isi. Oh, saya lupa nak bagi tahu. Untuk pendahuluan 2 markah. Jadi untuk Maple tadi dia akan dapat 2 markah. Ya, 2 markah untuk ni ya. Baiklah ya, kita pergi isi. Oleh sebab murid dah tulis, kita terus tulis ya. Okey, apa yang Wani nampak kat situ? Kita Saya nampak test kat Wani. Di situ cikgu gariskan. Ya. Gariskan fokus. Ya, betul. Pandai. Jadi di sini kalau murid-murid tengok, kenapa saya gariskan fokus? Dalam jawapan janganlah garis. Di sini sebab nak tunjuk kepada murid-murid supaya nak mulakan ayat isi tersurat, kita balik pada fokus tadi. Jadi kita tengok ya, fokus pertama keistimewaan tumbuhan herba. Ini dari bahan 1 ya. Okey, bahan 1 fokus yang pertama. Seterusnya kita tengok masih lagi bahan 1. Okey, seterusnya kita tengok bahan 2. Jadi kita dah ambil bahan 2. Seterusnya kita tengok bahan 2 lagi dan seterusnya bahan 3. Okey. Dan langkah-langkah menggalakkan industri herba ni fokus 2 ya Wani. Oleh sebab dari bahan 1 je. Jadi semua bahan 1 lah, senang kan. So tadi dah 5, jadi yang ni 3 dah cukup 8. Ya, betul. Jadi inilah cara nak tulis 2 perenggan sebab 2 fokus. Baiklah ya, kita teruskan dengan bahagian kesimpulan 16 markah ya. 16 markah. Bahagian kesimpulan cikgu tunjuk je lah. Ya. Okey, bahagian kesimpulan cikgu tunjuk je. Kesimpulan mesti ada siapa, buat apa, berusaha untuk memajukan industri tumbuhan herba. Jadi apa, kesan dia ya. Jadi sebenarnya kesimpulan ni dia ayat cadangan. Ayat cadangan. Ya. Campur ayat apa? Ayat kesan. Ayat cadangan campur ayat kesan. Ya, siapa buat apa jadi apa. Jadi inilah kesimpulan yang membawa 2 markah. Belum lagi markah bahasa. Okey, belum lagi markah bahasa. Jadi cikgu tunjukkan ya, ini ialah rumusan yang lengkap. Alright. Okey, 106 patah perkataan. Jadi ni siap bersemak dah. Ya, siap bersemak. P2 markah, seterusnya F tadi ya, fokus pertama dan fokus kedua. Akhir sekali kesimpulan 2 markah. Tetapi kalau Wani tengok di sini, cikgu letakkan
4 isi untuk fokus kedua. Kenapa? Sebab bila kita tengok 106 ni, 106 ni sebenarnya belum lagi mencapai 120. Maka murid-murid boleh tambah isi ya. Boleh tambah isi. Jangan kadang-kadang murid kita ni dia segan nak tulis. Dia tulis 8 je. Sepatutnya dia tulis cukup-cukup. Jadi di sinilah cara pemakahan. Bahasa 10, isi 20. Maka murid akan dapat markah penuh. 30. 30. Alright. Itulah cara penulisan. Jadi apa yang cikgu harapkan, ya, murid-murid dapat menulis rumusan dengan baik berdasarkan panduan yang cikgu berikan ni tadi ya. Maksudnya cari kata kunci, cari dia punya fokus ya. Biasanya selepas penanda wacana, jadi itu saja. Jadi murid tak usah risaulah. InsyaAllah mereka boleh dapat jawab rumusan dengan baik. InsyaAllah, itulah dia perkongsian daripada Cikgu Zainab binti Abdullah selaku guru kanan mata pelajaran kemanusiaan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3. Jadi Wani ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang sangat banyak kepada kami semua dan juga pelajar di rumah. Jadi Wani pun nak ucapkan terima kasih kepada Pravin, Hazman, Maple, Aisyah, Damia dan juga Dina dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3, Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam dan Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Perdana. Wani doakan all the best to you guys dan kita akan jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Dari saya, Wani Carey. Bye-bye.